satu faedahan yang berpendapat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, yaitu terkadang an ini disebutkan an ini pada hadis bukan untuk membayangkan tentang bersambung sanad atau terputusnya sanad, tapi terkadang an ini disebutkan dalam sebuah hadis hanyalah untuk menyebutkan sebuah cerita dengan cara kata yang dibuangkan. Disebutkan sebuah cerita dengan membuang satu kata. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Faidatani al-ula, qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, qad taridu an wa la yuradu biha bayanu hukmi ittisalin au inqita'in, bal dzikru khisatin sawaun adrakaha amla bitakdirin makhdufin, ay antisati fulanin au sya'nihi au nahwi dzalika, mithaluhu marawahu bnu abi khatimah fi tarikhihi an abihi qala haddatsana Abu Bakri bin Ayyashin qala haddatsana Abu Ishaqin an Abil Akhwasi annahu kharaja alaihi khawarijun faqataluhu falam yarid Abu Ishaqin biqaulihi an Abil Akhwasi annahu akhbarahu bidzalika wa in kana qad laqiyahu wa sami'a minhu li'annahu yastahilu ayyakuna akhbarahu ba'da qaslihi wa innama arada naqda dzalika bitakdirin makhdhufin kama takarrara. Bermula ini itu dua faidah. Bermula faidah pertama itu telah berkata oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, semoga memberi rahmat ianya Al-Hafidh Ibnu Hajar oleh Allah Ta'ala. Apa perkataan beliau? Terkadang datanglah an dan tidak dimaksudkan orang dengannya an akan bayan hukum bersambung sanad atas pendapat sahih atau terputus sanad atas pendapat qil, tapi akan menyebutkan cerita. Sama saja mengetahui ianya perawi hadis mu'an'an akannya cerita atau tidak. Dengan apa sebut? Dengan mentakdirkan kata yang dibuangkan, ianya kata. Artinya daripada cerita si fulan atau kejadian si fulan, atau umpama demikian cerita si fulan atau kejadian si fulan. Dan bermula misal contohnya hadis itu bermula contohnya hadis mu'an'an, mu'an'an yang atas faedah ini. Itu yang telah meriwayat ianya oleh Ibnu Abi
Khaitimah di dalam kitab tarikhnya Abi Khaitimah, yang beliau ambil daripada ayahnya Abi Khaitimah. Qala berkata ianya abinya Abi Khaitimah telah haddatsana telah memperhadis akan kami oleh Abu Bakar bin Ayyash. Qala berkata ianya Abu Bakar telah memperhadis akan kami oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq daripada cerita Abi Ahwas. Ceritanya yaitu annahu kharaja, bahawa sesungguh dianya Abi Ahwas keluar di atasnya Abi Ahwas oleh kaum Khawarij, maka membunuh mereka kaum Khawarij akan dianya Abi Ahwas. Maka tidak bermaksud oleh Abu Ishaq dengan perkataannya Abu Ishaq, yang mana perkataan Abu Ishaq an Abiyil Ahwas, akan apa tidak bermaksud akan bahawa dianya Abi Ahwas itu mengkhabarkan ianya Abi Ahwas akan dianya Abu Ishaq bidzalika dengan katanya Abu Ishaq tadi, yaitu an Abi Ahwas. Walau sekalipun ada ianya Abu Ishaq itu sungguh bertemu ianya Abu Ishaq akan dianya Abi Ahwas, dan mendengar ianya Abu Ishaq minhu daripadanya Abi Ahwas. Alasan dianahu, karena bahawa sesungguh hal sya'an itu mustahillah bahawa adalah mengkhabar ianya Abi Ahwas akan dianya Abu Ishaq setelah terbunuhnya Abi Ahwas. Wa inama, hanya saja bermaksud ianya Abu Ishaq akan menukil demikian, memindahkan demikian cerita dengan akan demikian, yaitu demikian kata an Abi Ahwas, demikian an Abi Ahwas atau cerita tadi, dengan takdir mudhaf yang dibuangkan sebagaimana ma yang telah tetap ianya ma. Lanjutan daripada masalah yang di belakang, yaitu faidatani, dua faedah tentang masalah hadis mu'an'an. Faedah pertama, Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, semoga beliau merahmati oleh Allah. Apa perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar? Terkadang taridu'an, terkadang an ini datang dalam sebuah hadis, atau terkadang an ini disebutkan dalam sebuah hadis. Wala yuradu, dan tidak dimaksudkan dengan an ini, untuk membayangkan hukum sanadnya bersambung. Ini atas pendapat sahih di belakang. Atau terputusnya perawi, ini di atas pendapat di belakang. Tapi dimaksudkan dengan kataan dalam sebuah hadis, yaitu untuk menyebutkan sebuah cerita dengan cara mentakdirkan satu kata yang sudah dibuangkan. Seperti kata, contohnya seperti ai. Sebab lihat pada kata ai artinya seperti daripada, daripada kisah cerita sikulan atau kejadian sikulan atau umpama demikian. Umpama demikian ini iaitu kalimat hal fulan, kondisi sikulan. Kami ulang. Terkadang an dalam hadis, kalimat an dalam hadis, terkadang an dalam hadis ini bukan membayangkan hukum bersambung sanad perawi, dan juga bukan membayangkan hukum terputus sanad perawi. Tapi an ini terkadang faedahnya hanyalah menyebutkan sebuah cerita.
Apakah perawinya mengetahui cerita tersebut atau tidak mengetahui? Terserah. Soal perawi mengetahui ceritanya, cerita-cerita yang dia riwayatkan, atau tidak mengetahui, itu terserah. Yang jelas terkadang an ini disebutkan dalam sebuah hadis, faedahnya yaitu menyebutkan sebuah cerita dengan cara mentakdirkan satu kata yang sudah dibuangkan, seperti kata qisatin atau kata sya'nihi atau kata hali. Jelas? Contoh, coba lihat contoh. Misaluhu, contohnya yaitu hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abi Khaitimah dalam kitab tarikhnya. Beliau mengambil hadis tersebut daripada abinya, ayahnya. Sedangkan ayahnya berkata seperti ini, haddatsana Abu Bakar, kami dibacakan sebuah hadis oleh Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar berkata seperti ini, haddatsana, kami diceritakan sebuah hadis oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq berkata an Abi Ahwas. Yang menjadi hadisnya yaitu anahu kharaja alaihi khawarijun, bahwa Abi Ahwas keluar di atasnya oleh kaum Khawarij, maka membunuh mereka kaum Khawarij akan dianya Abi Ahwas. Coba perhatikan kata an Abi Ahwas. An Abi Ahwas. An ini bukan membayangkan, bukan faedah an di sini bukan membayangkan bersambung sanad perawi atas pendapat sahih, dan juga bukan membayangkan terputusnya sanad atas pendapat fail. Ini kenapa kami kaitkan kata ada sahih, ada atas pendapat sahih atau atas pendapat fail? Karena di belakang pendapat sahih dari kalangan jumhur muhadisin, mereka berpendapat hadis mu'an'an adalah hadis mutasil, hadis bersambung sanad. Berarti annya, kalau di belakang an itu membuktikan bahawa sanadnya bersambung. Di belakang, bukan di sini. Kalau atas pendapat di belakang, hadis mu'an'an adalah hadis mursal atau hadis muqati. Sedangkan hadis muqati adalah hadis yang gugur perawi atau terputus perawi. Berarti an membuktikan bahawa ada perawi yang gugur. Itu di belakang, bukan di sini. Jelas? Kalau di sini faedah pertama, an di sini bukan faedahnya untuk membuktikan sanadnya bersambung, dan juga bukan membuktikan sanadnya terputus akan pendapat akhir. Tapi an di sini faedahnya hanyalah untuk menyebutkan sebuah cerita atau menyebutkan kejadian seseorang atau menyebutkan kondisi seseorang. Seseorang di sini kalau pada contoh ini yaitu Abi Ahwas yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Jadi falam di depan lagi, kita baca di depan lagi. Kita jelaskan pada matan di depan. Abu Ishaq tidak bermaksud oleh beliau dengan katanya an Abi Ahwas, tidak bermaksud dengan kata an Abi Ahwas bahawa Abi Ahwas mengkhabarkan sebuah hadis kepada beliau. Jelas? Jadi Abu Ishaq ini tidak bermaksud dengan katanya an Abi Ahwas bahawa Abi Ahwas mengkhabarkan sebuah hadis kepadanya.
walaupun hidup bersama, walaupun hidup semasa, wa in kana qad laqayahu, walaupun Abu Ishaq ini bertemu dengan Abi Ahwas, walaupun Abu Ishaq pernah mendengar hadis daripada Abi Ahwas, tapi maksud perkataan Abu Ishaq an Abi Ahwas, maksudnya bukan bahawa Abi Ahwas mengkhabarkan hadis kepadanya. Alasan li'anahu, karena mustahil Abi Ahwas mengkhabarkan sebuah hadis kepada Abu Ishaq setelah Abi Ahwas ini dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya mustahil lah, tidak mungkin pada logika, tidak mungkin pada akal. Orang yang sudah mati membaca hadis kepada orang hidup, atau kebalikan, orang yang hidup meriwayatkan hadis dari orang yang sudah meninggal. Ini mustahil. Makanya Abu Ishaq tidak bermaksud dengan kata an Abi Ahwas bahawa Abi Ahwas memberi khabar atau membaca hadis kepadanya. Wa inama, coba lihat kata wa inama. Hanya saja maksud Abu Ishaq berkata dengan kata an Abi Ahwas, iaitu maksudnya dengan mentakdirkan satu kata yang sudah dibuang, sebagaimana yang sudah ada ketetapan. Itu yang di belakang tadi. Maksud beliau berkata dengan an Abi Ahwas, maksudnya iaitu ada kata yang sudah dibuang, iaitu kisah daripada cerita Abi Ahwas, kalau kita sambung. Atau ada kata yang sudah dibuang, iaitu sya'ni, daripada kejadian Abi Ahwas yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Jelas. Jadi kita simpulkan seperti ini. Kesimpulannya seperti ini. Terkadang kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, terkadang an ini disebutkan dalam sebuah hadis, faedahnya bukan membayangkan sanad hadis tersebut bersambung atas pendapat sahih. Dan juga terkadang disebutkan an dalam sebuah hadis, faedahnya bukan membayangkan hukum sanadnya terputus atau ada yang gugur atas pendapat ini. Tapi terkadang an ada disebutkan an dalam sebuah hadis, terkadang an ini faedahnya hanyalah menyebutkan sebuah cerita dengan ditakdirkan sebuah kata yang sudah dibuang. Itu dengan kata yang dibuang. Terserah perawinya mengetahui bahawa yang dia riwayat itu cerita, atau perawi tersebut tidak mengetahui. Terserah. Apakah perawi tersebut mengetahui cerita tersebut atau tidak mengetahui, terserah. Yang jelas terkadang an yang disebutkan dalam sebuah hadis, faedahnya hanya menyebut sebuah cerita seseorang dengan ditakdir satu kata. Kalau di sini katanya itu cerita Abi Ahwas yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Jelas. Karena kalau kita jelaskan an Abi Ahwas, Abu Ishaq membacakan hadis kepada Abu Bakar tadi kan. Sedangkan Abu Ishaq cerita itu hadis annahu kharaja alaihi Khawarij ilah, dia mengambil daripada Abi Ahwas, bukan mengambil. Karena Abi Ahwas telah dibunuh oleh kaum Khawarij. Jelas, Abi Ahwas telah dibunuh oleh kaum Khawarij. Jadi tidak mungkin Abu Ishaq ini meriwayatkan hadis ini daripada Abi Ahwas. Tidak mungkin orang hidup meriwayatkan hadis daripada orang mati. Tidak mungkin, mustahil. Berarti Abu Ishaq membaca sebuah hadis kepada
kepada Abu Bakar tadi, iaitu cerita daripada kejadian Abi Ahwas yang dibunuh oleh kawan-kawan ini. Ini cerita ini yang dibaca ke Abu Bakar oleh Abu Isa. Jelas? Tiga tu kamu ulang surah. Berarti hadis mu'an'an, iaitu masalah hadis mu'an'an, na dua buah faedah. Ya, na dua buah faedah. Al-ula, faedah pertama, itulah perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Semoga beliau memberi rahmat oleh Allah. Apa yang je faedah pertama? Kata ridu'an wala yuradu biha bayanu. Terkadang anyo disebutkan dalam tabuh hadis wala dan hanya bermaksud dengan kata anyo untuk bayan hukum bersambung sanad atau pendapat sahih, atau inqita terputus sanad atau gugur sanad atau pendapat akhir. Tapi dimaksudkan dengan anyo hanyalah menyebutkan sebuah cerita. Menyebutkan sebuah cerita. Ngampu sebut. Sawak pun nak tinggal ni. Ngampu sebut. Dengan gede-gede tabah kata yang kagebau. Tuh menyota pelahir kiban cara tak pelahir. Kisah. Berarti kata kisah gebau. Atau sya'nihi, kejadian si fulan. Berarti kata sya'ni gebau. Atau nahwi dalika ke bang? An hali fulanen. Berarti kata hal yang gebau. Kamu mahu kan? Ya, tiga tu. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, faedah pertama, terkadang lafaz anyo atau anyo dalam hadis atau disebutkan anyo dalam tabuh hadis, yang maksudi kon kena bayan hukum mentambung tanah ada pendapat saya. Maka dia pegang ada pendapat saya. Karena yang pegang hadis mu'an'an adalah hadis mutasil, pendapat tepur baliku. Yang pendapat saya dari kalangan jumhur muhadisin. Kaya kan? Atau inqita terputus sanad. Terputus sanad. Kon maksud kena bayan hukum terputus sanad. Terputus sanad ada pendapat dah ikut. Ada pendapat apil. Karena pendapat apil balikut hadis mu'an'an bagusnya hadis muqati, hadis gugur sanad. Yang berdua buah pendapatnya terkadang anu kon kenal faedah haji. Tapi faedah haji iaitu kena pegah tabah cerita seseorang, atau tabah kisah seseorang, atau tabah kejadian seseorang. Kamu apa? Sawa'un. Apakah perawinya ditepu cerita kejadiannya, kejadian tiroroga, atau memang hanya depu sekalipun? Riwayat tu hadis kaya. Pokoknya riwayat tu hadis dengan kata an. Apakah si perawi hadis an ditepu cerita kejadian sepulang atau hanya depu terserah? Apa kah? Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kadang-kadang anda disebutkan dalam hadis bukan tujuannya kena bayan hukum mentambung sanad, bukan kena bayan hukum terputus sanad ada pendapat akhir, tapi faedah anyo hanyalah untuk kena pegah, kena sebutkan tabah cerita, cara disebutkan kisahnya dengan jalan gede-gede. Apa kan? Dengan jalan gede-gede. Puji ada gede. Ya, kata ada gede. Macam-macam tahun tu. Ya, kata kisah lagu. Kisah sepulang. Kata kisah. Atau kata sya'ni. Atau kata hal. Umpama demikian itu hal. Coba kalau contoh. Misaluhu. Contoh ni. Lagi yo. Yaitu tabah hadis mu'an'an yang diriwayat oleh Ibnu
Abi Khaitimah dalam kitab tarikh ya. Gonyan diriwayatkan hadisnya daripada ayah bro ya. Kamu kan? Ayah gonyan berkata ayah gonyan, kamu nun, kamu gebi hadis le Abu Bakar. Abu Bakar bin Ayyash. Sedangkan Abu Bakar berkata li Abu Bakar berkata ya, kamu diberi hadis atau dibacakan hadis le Abu Ishaq. Abu Ishaq daripada An Abi Ahwas itu. Nak kata An Abi Ahwas. Ya, dari Abu Ishaq An Abi Ahwas. Yang je ke hadis. Coba perhatikan yang je ke hadis, yaitu annahu kharaja alaihi. Yang je ke contoh hadis. Kamu kan? Yaitu tabahurunku kaum Khawarij keluar di atas Abi Ahwas. Faqtuluhu, maka membunuh mereka itu akan Abi Ahwas. Mereka kaum Khawarij. Berarti ini kejadian atau cerita Abi Ahwas yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Coba perhatikan kata yang bukan li Abu Isa An Abi Ahwas. Coba perhatikan annya. Nyo an yang An Abi Ahwas yang bukan li Abu Ishaq. Nyo bukan kena bayar matalah bertambung sanad. Bukan kena bayar hukum bertambung sanad perawi. Ada pendapat saya. Dan juga kon kena pegang gugurnya perawi. Ada pendapat ke. Tapi hanya bukan le Abu Ishaq, maksud beliau hanya menyebutkan sebuah cerita. Kena pegang kejadian Abi Ahwas. Cara disebut le Abu Ishaq, iaitu dengan ketekedi kata yang kagubah. Atau dengan kata yang kagubah. Dah kata yang kagubah. Ya kisah boleh je kekal, syakni boleh je kekal, hal je kekal. Berarti kisah apa? Cerita Abi Ahwas yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Ceritakan kejadian Abi Ahwas ke Abu Bakar mana? Sedangkan Abu Bakar cerita ke ketua, iaitu ke ayah Abi Khaitimah. Ya, kamu kan? Ya. Falam itu juga. Berarti pun maka tidak bermaksud oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq hanya bermaksud dengan diakan An Abi Ahwas, hanya bermaksud le beliau bahawa Abi Ahwas gepa khabar atau hadis dengan kata An Abi Ahwas, perkatakan An Abi Ahwas. Nya menyatakan lahir tentu berarti Abu Ishaqnya diriwayatkan hadis daripada Abi Ahwas. Hadis dia itu annahu kharajanya diriwayat daripada Abi Ahwas. Takkanlah lahir itu. Kamu kan? Walaupun ke An Abi Ahwas, maksud Abu Ishaq bukan maksud Abu Ishaq. Abu Ahwasnya gebi hadis, cerita hadis ke Abu Ishaq le Abi Ahwas no. Atau lagi orang tak balik. Kamu orang wadah ke An Abi Ahwas bukan berarti Abu Ishaq meriwayatkan hadis annahu kharaja alaihi daripada Abi Ahwas. Hanya mungkin kuhaila lautan. Abi Ahwas kali oleh kawan Khawarij. Kita cara meriwayat hadis dari Abi Ahwas yang kali dipoh oleh kawan Khawarij. Hello lautan argo mustahil alasan itu. Nah kamu kan? Tiba dari riwayat hadis di bawah orang yang meninggal. Yang mustahil. Alasan itu baik. Maka ji Abu Ishaq dengan dijakkan kata Abi Ahwas bukan maksud beliau bahawa Abi Ahwas memberi khabar sebuah hadis kepada Abu Ishaq. Atau lebih mudah lah. Tak ingat tu haji lagi. Padahal An Abi Ahwas bukan berarti Abu Ishaq meriwayatkan hadis daripada Abi Ahwas. Walaupun wajah hidup semasa, walaupun pernah mendengar hadis daripada Abi Ahwas, bukan berarti
hadis annahu kharaja alaihi riwayat daripada Abi Ahwas. Maka alasan li annahu yastahilu. Mustahil Abi Ahwas mengkhabarkan hadis kepada Abu Ishaq setelah goknya dipoh oleh kaum Khawarij. Masa akan riwayat hadis daripada orang meninggal? Atau orang meninggal mengkhabarkan, menceritakan sebuah hadis kepada orang muda. Hello lautak lagu. Hello lautak. Jangan saji. Maka ji an Abi Ahwas yang dikir dari Abu Ishaq yang wa inama dilikira. Hanya saja maksud Abu Ishaq genukil katanya, genukil hadisnya dari an Abi Ahwas, maksudnya nak kata yang kagak an Abi Ahwas iaitu daripada cerita Abi Ahwas. Apa cerita ni? Iaitu kaum Khawarij Pak Tabuhurun dijak ba Abi Ahwas. Setelah kok ba Abi Ahwas langsung mati kaum Khawarij membunuh. Kamu kan langsung mati Abi Ahwas dipoh le kaum Khawarij. Nya mati. Nyan maksud Abu Ishaq. Berarti maksud Abu Ishaq pada gekeun an Abi Ahwas nya maksud ji na kata yang kagak. Bukan anyo kena bayar hukum mutamukana. Bukan anyo kena bayar hukum terputus tanah. Ada pendapat akal kau putus tanah. Bukannya maksudnya. Maksudnya hanyalah kena sebut tambah cerita dengan cara gede-gede kata dan kebo. Tahu kata haji? Kata haji iaitu daripada cerita Abi Ahwas. Apa cerita haji? Atau hadis haji? Anahu tu. Bahawa Abi Ahwas tidak keluar di atasnya Abi Ahwas oleh kaum Khawarij, maka membunuh mereka Khawarij akan ianya Abi Ahwas. Kamu tahu kan? Maka ni yang dia dah cakap kesimpulan apa? Beakannya kataan dalam hadis bapatum anyan adalah membayangkan sanadih mentambung. Terbukti ada ke mentambung-tambung, dia kena mentambung-tambung. Apa ke faedahan mentambung-tambung? Apa ke kena bayar bahawa perawi je mentambung? Hanya mandum dulu. Ni ada pendapat saya ni. Punya ada pendapat akhir ke bang? Waktu saat nak tabung hadis menulis kataan an sikulan. Perke punya dalam pendapat akhir pun perke hanya membuktikan bahawa na perawi yang gugur. Hanya mandum. Hanya dia bayar bertemu tanah. Hanya mandum. Hanya dia bayar terkena perawi yang gugur. Na yang ladum tu walaupun ni hanya faedah haji hanyalah kena pegang tabah-tabah cerita. Contohnya apa? Katakanlah lain kau coba katakanlah lain. Baca hadis akan kamu oleh Abu Ishaq daripada Abi Ahwas. Yang menyohanakan kedi kata an Abi Ahwas. Kisah Abi Ahwas yang tak kalah lahir pun langsung mufhum juga. Mufhum juga bahawa Abu Ishaq meriwayatkan hadis daripada Abi Ahwas. Panjang dia riwayat hadis daripada Abi Ahwas. Sedangkan Abi Ahwas akan meninggal, akan dipuh oleh kaum Khawarij. Pajangkan dia baca hadis li Abi Ahwas kepada Abu Ishaq, atau Abu Ishaq pajangkan dia riwayat hadis daripada Abi Ahwas yang akan dipuh oleh kaum Khawarij. Hai lu belakang mustahil. Orang muda meriwayatkan hadis di bawah orang mati. Hai lu belakang mustahil lah. Atau orang mati dia baca hadis ke orang muda. Hai lu belakang lah mustahil. Maka ni anina faedah haji sebut kisah, iaitu menyebutkan sebuah cerita. Kena pegang tabah cerita. Atau kena pegang kejadian tirorong, iaitu menyena kejadian Abi Ahwas yang dipoh oleh kaum Khawarij. Kamu agak sebut je apa? Sebut je iaitu dengan gede-gede tabah kata, atau
sebutnya dengan jubah tanpa kata. Dah kata. Mana dia kata je? Kata qisatu atau kata sya'nihi. Atau tu. Au zalika, umpama zalika iaitu halin. Kata halin ke apa? Kamu orang. Yang faedah pertama. Hanya mandung an dalam hadis membayangkan hukum mentambung tanah atau membayangkan gugur perawi. Tapi na'an berfaedah sebut kejadian tirorowo atau cerita tirorowo. Yang faedah. Nah, cik lagi. Walaupun ni apa? Walaupun ni. Kaji nak berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.